Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dapat kita bertemu sekali lagi setelah tertangguh sekian waktu, bagi kita meneruskan siri kuliah kita di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fiqh praktis daripada Al-Quran dan Sunnah, karangan Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para ikhwah yang dikasihi, pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan dan kita akan membaca bab yang baru, bab berkenaan tentang haid dan nifas, ya, halaman 217. Barangkali ada yang melihat bahawa bab ini lebih kepada bab sampingan, ya, dan lebih kepada permasalahan yang berkaitan tentang wanita. Maka kita katakan, ya, ini memang begitulah. Ia memang berkaitan tentang wanita, ya. Walau macam mana pun kita mengatakan bahawa permasalahan ini tidak boleh diambil mudah, ya. Satunya kerana dia membabitkan tentang hukum hakam, ya, yang berkaitan tentang ibadah, ya, kaum wanita secara khasnya. Tapi dalam masa yang sama juga dia membabitkan tentang hubungan, ya, suami isteri secara langsung juga, ya. Maka kerana itu kaum lelaki juga, Waalaikumsalam, nak tak nak kena tahu jugalah, ya. Kerana kalau kita ambil mudah, ya, kalau kita jahil tentang hal-hal ini, ya, dia ada implikasinya, ya, dia ada implikasi yang tidak baik juga, ya, terhadap kita, ya, dan juga terhadap isteri kita atau anak perempuan kita ataupun adik ataupun kakak kita, ya. Maka kerana itu bab ini perlu diambil perhatian, ya, dan perlu diambil berat, ya, mengenangkan bahawa dia berkait rapat dengan permasalahan taharah ataupun kesucian yang menjadi syarat, ya, di dalam ibadah solat secara khasnya. Baik, kita lihat halaman 217, bab haid dan nifas. Kita lihat di situ pengertian haid, ya. Kita lihat perenggan yang pertama, ya. Syekh Husain menjelaskan tentang pengertian dia, definisi dia. Haid adalah darah yang keluar daripada rahim ketika seorang wanita sudah mencapai usia baligh, ya. Boleh buat tambahan di situ sebagai melengkapkan definisi itu. Bukan yang keluar yang keluar daripada rahim seorang wanita, ya, yang sudah mencapai usia baligh. Tambah kat situ, bukan kerana kelahiran, ya, atau penyakit. Itu definisi itu perlulah, ya, untuk membezakan antara darah haid
dengan darah nifas dan juga darah istihadah, yang mana ia juga ada hukum hakamnya, ya. Bukan kerana kelahiran atau penyakit. Itu ya. Lepas tu sambung, kemudian keluar darah itu menjadi hal yang rutin terjadi pada dirinya, ya, pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Begitulah terjemahan, ya. Tapi insya-Allah bolehlah dipahami, ya, definisi itu, ya. Kalau kita lihat, apabila kita menyebut tentang bab haid dan nifas, kalau kita kembali kepada buku fiqh, ya, di sisi mazhab, jangan terkejut kalau kita mendapati bahawa bab haid dan nifas ni sebenarnya adalah antara bab yang paling sulit, ya, bab yang paling susah yang dibincangkan oleh para ulama dahulu, ya. Ini di sisi, ya, buku-buku fiqh mazhab, ya. Walau macam mana pun kita mengatakan hakikatnya, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sebenarnya jangan terkejut bahawa hakikatnya bab ini tidaklah sesusah yang dibayangkan, ya. Bahkan sebaliknya, dia adalah bab yang mudah, ya. Mengenangkan definisi-definisi ataupun kaedah-kaedah atau dhawabit, penetapan-penetapan yang diletakkan oleh para ulama mazhab. Sebenarnya perincian-perincian seperti ini dia tidak dibincangkan, ya, oleh para sahabat dahulu, wanita-wanita sahabat dahulu. Mereka tidak tahu tentang perincian-perincian seperti ini, ya. Maka akhirnya kita kata sebenarnya asas kepada bab haid dan nifas ni ialah mudah, ya, dan haid dan hadis-hadis, ya, yang disebutkan, yang menyebutkan tentangnya tidaklah banyak, ya. Maka cukup dengan kita memahami asas-asasnya, ya, untuk kita memahami, ya, permasalahan tentang haid dan nifas ini, ya. Baik, apabila kita sebutkan tentang haid, ya, seperti mana dalam definisi tadi, ya, dia adalah satu yang rutin, satu darah tabi'i, ya, yang keluar daripada seorang wanita yang sudah mencapai usia baligh, ya. Dan kalau kita lihat asal darah haid tu, antara hikmah kenapa Allah jadikan darah haid pada seorang wanita, kerana asalnya ia adalah sumber nutrisi ataupun pemakanan buat bayi yang ada dalam perut si ibu, kalau sekiranya dia hamil, ya. Maka daripada darah itu, darah haid itu, ya, tapi kalau perempuan hamil tu, daripada darah tu sebenarnya dia akan pergi, ya, melalui pusat janin dalam perut ibu, ya, dan, ya, sebagai nutrisi, dan disalurkan ke, ya, urat-urat si janin, ya, dalam perut ibu tu sebagai sumber pemakanan dia, ya. Maka seperti mana yang kita sedia maklum, ya, bayi dalam perut ibu, dia tidak makan, ya, melalui mulutnya, ya, makan minum, ya. Dan bolehlah kita tahu kenapa, ya, kenapa dia tidak makan macam biasa. Sebaliknya dia makan terus, ya, melalui tali pusat, ya, masuk ke pusatnya, terus ke saluran urat-uratnya. Ini kerana kita boleh bayangkan kalau dia masuk makan biasa, akhirnya what goes in must come out. Jadi apa jadi agaknya kalau dia makan macam biasa, maka mana akan pergi, ya, bahan-bahan buangan tu. Maka kerana itu hikmah Allah, ya, bayi, janin dalam perut bayi dia terus masuk, dan tidak seperti biasa melalui mulutnya, ya.
Maka kerana itu kita mendapati bahawa kalau perempuan tu hamil, ya, kebiasaannya perempuan yang hamil dia tidak akan keluar darah haid, ya. Kenapa? Kerana insya-Allah kita dah tahu, kerana darah itu dia sedang menjadi sumber pemakanan buat si janin, ya, dalam perut ibu, ya. Begitu juga kalau perempuan itu menyusu, ya, menjadi kebiasaan bahawa darah haidnya akan apa orang kata, tak keluar, ya, akan terganggu orang kata, ya. Kenapa? Sebenarnya itulah dia, kerana asal darah haid itu sebenarnya sedang digunakan untuk susu badannya, ya. Maka kerana itu darah haidnya terganggu. Maka kalau sekiranya hanya dalam keadaan kalau perempuan itu tak hamil, tak mengandung dan tak menyusu, baru darah itu akan keluar seperti biasa, ya, dia akan keluar, ya, kerana dia tidak digunakan, ya, untuk bayi dalam kandungan ataupun untuk menyusu, ya. Maka kesimpulannya ni adalah darah semula jadi, boleh definisi semula jadi itu, ya. Darah tabi'i, satu darah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat wanita, yang mana seorang perempuan itu tidak perlu runsing, ya, kerana ini adalah satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kita lihat perkara yang kedua, waktu haid, ya. Bila masa, ya, darah itu pada umur berapa seorang perempuan tu akan keluar darah haid, ya. Itu maksud dengan waktu haid tu, ya. Kita lihat ada para ulama menyebutkan, ya, memperincikan, membahaskan tentang waktu haid ni, ya. Jadi ada yang melihat bahawa minimumnya, ya, adalah 9 tahun. Maknanya darah haid itu takkan keluar sebelum 9 tahun. Dan maksimumnya dia akan keluar sampai umur 50 tahun, ya. Jadi minimumnya 9, maksimumnya 50. Maknanya lepas 50 tu kebiasaannya darah haid itu akan terhenti, ya. Itu yang antara yang disebutkan oleh para ulama lah, ya, ulama mazhab secara khasnya. Maka ada ulama dia buat dia melontarkan satu orang kata satu persoalan, bukan satu persoalan pun, satu kuis. Ini ada kuis pagi ni, ya. Bila kita dah tahu bahawa perempuan minimum paling awal boleh keluar darah haid adalah 9 tahun, ya. Baik, ini soalan kuis dia lah. Ini untuk nak mencerdaskan minda pagi-pagi ni lah, ya. Pada peringkat apa, macam mana nak kata, umur apa yang paling awal, ya, kalau untuk perempuan itu menjadi nenek, pada umur dia nak jadi nenek, paling awal umur dia berapa boleh? Nenek, perempuan tu nak jadi nenek, dia jadi anak, waktu jadi ibu, waktu jadi nenek, maknanya dia ada cucu lah. Jadi pada peringkat umur berapa yang paling awal? Minimum 18. Kalau kita dah tahu paling awal dia keluar haid 9 tahun, jadi sebenarnya kita dah boleh gunakan matematiknya, ilmu hisabnya lah. Ya. Jadi 9 tahun dia balik, maknanya keluar darah haid, maknanya dah boleh kahwin lah, dia dah boleh mengandung lah. Okey. Baik, 9 tahun dia kahwin, ya. Dah kahwin, masa mengandung, ya. Umur berapa dia melahirkan anak tu? 10 lah, jangan 9 juga, tak jadi, ya. 9 juga itu adalah luar nikah, na'udzubillah. Okey, 9 tahun, 10 tahun dia dapat anak. Okey. Lepas tu anak tu membesar. Anak tu kahwin awal juga macam mak dia, pada umurnya 9. Lepas umur anak tu 10 tahun dia beranak, maka dapatlah cucu. Maka ketika itu si ibu yang perempuan yang pertama tadi dia jadi nenek. Jadi ketika tu umur berapa? 20 lah. Barakallahu fiik. Itu, ya. Ketika umur 20 tahun dia dah boleh jadi nenek sebenarnya.
Ini kalau ikut perkiraan para ulama ya, tentang waktu bila paling awal perempuan tu boleh datang haid ya. Tapi itulah ya, hari ini kalau nak cerita tentang perempuan, minta maaf kat belakang ya, anak-anak jangan nak kata nenek, umur 20 tahun dia masih macam budak-budak lagi ya. Jauh ya, nak mikirkan tentang perkahwinan ya, jangan nak jadi ibu ya, kahwin pun belum lagi ya. Jadi ini semua ya, satu aspek yang perlu diperbetulkan lah ya. InsyaAllah kalau kita dah ada kesedaran bahawa umur dia dah 20, dia dah boleh jadi nenek sebenarnya. Apa maksudnya? Maknanya dah lambat lah tu ya. Perlu dikahwinkan cepat-cepat ya. Jangan kita terpengaruh dengan orang barat ya. Orang barat memang dia orang punya sudut cara pemikiran dia terbalik sama sekali ya. Orang barat ni, dunia ni ibarat suka-suka ya. Jadi perkahwinan ni adalah satu yang tanggungjawab, membebankan. Maka kerana itu mereka tangguhkan ya, sampai umur dah berapa. Kalau sekarang kat barat, kadang umur dah 50 baru dapat anak yang pertama. Pening segala pening ya, salah segala salah, menyalahi apa yang dituntut oleh agama sama sekali ya. Maka bolehlah kita ambil pengajaran ya tentang tuntutan supaya anak-anak tu dikahwinkan secepat mungkin ya. Jangan kita terlalu sibuk mengejar dunia sedangkan kita punya destinasi adalah akhirat ya. Bahkan anak kita sebenarnya adalah aset buat kita untuk di akhirat ya. Kita kena faham tu bahawa anak-anak adalah aset untuk amalan kita di akhirat ya. Maka lagi banyak anak sebenarnya, maka lagi banyak saham akhirat. Kita kena faham tu ya. Itu kalau sekiranya kita mentarbiah anak-anak dengan seperti mana yang sepatutnya ya. Maka percayalah, kalau anak tu kita tarbiah dengan betul, setiap kebaikan yang dia buat sebenarnya mak bapak akan dapat saham ya. Kenapa? Kerana dengan tarbiah itulah anak tu membuat amalan-amalan soleh itu, maka mak bapaknya akan mendapat saham. Jadi boleh kita bayangkan, lagi banyak anak, lagi ramai anak, lagi beruntung mak bapak tu. Dia goyang kaki je, dia dapat saham, dia dapat pahala. Ini tak ada nak niat sedekah pahala, tak payah. Anak tu buat je. Anak tu buat solat, puasa, zikir, baca Al-Quran ke apa, mak bapak dapat saham. Mak bapak tengah tidur ke apa, atau mak bapak dah mati, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mak bapak tu mendapat saham hasil daripada amalan si anak tu. Jadi betapa ruginya kalau orang-orang yang ya, anak-anak dia apa dia panggil apa, perancangan keluarga, anak-anak tu dia nak 1, 2. Kalau kita fikir balik, seolah-olah dia tak nak pahala, dia nak sikit je, nak pahala sikit je, tak nak banyak-banyak. Subhanallah, ini adalah satu pemikiran yang silap lah ya. Maka kalau kita dah faham bahawa anak-anak adalah aset kita, maka logiknya apa? Dia akan memperbanyakkan anak dia, seperti mana yang dituntut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-walud al-wadud ya. Kahwinlah dengan perempuan yang boleh banyak melahirkan anak dan yang mempunyai sifat kasih sayang itu. Fa inni mubahin bikum al-umam, kerana aku akan berbangga dengan ramainya umatku di hari akhirat kelak ya. Baik. Maka kesimpulan kita tentang waktu haid ni, kita lihat Syekh Hussein mengatakan sunnah tidak menetapkan batasan umur seorang gadis mula mendapatkan haid. Oleh kerana itu ya, perhatikanlah sifat darah haid yang datang tersebut, kerana terkadang pengaitan hukum syarak dengan tahun tertentu, dengan umur tahun tertentu ya, tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi. Ini bahasa Indonesia ni macam ya, susah sikit nak faham. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Sebenarnya syarak tidak menetapkan bila had minimum ataupun maksimum. Maka akhirnya kalau darah itu keluar, maka itulah darah haid ya. Kalau darah haid itu keluar, maka itulah darah haid
Ya, kalau dia terhenti, terhentilah, ya. Maka syarak tidak menetapkan umur, ya, minimum ataupun maksimum, ya. Baik, kita lihat seterusnya, perkara yang ketiga, halaman 218. Warna darah haid, ya. Apa sifat-sifat darah haid tu, untuk nak dibezakan antara darah haid dengan darah-darah yang lain, ya. Yang pertama, dia adalah kehitaman, ya, warnanya adalah kehitaman atau kemerahan atau kekuningan atau kecoklatan. Maka itu antara sifat-sifat darah haid itulah, ya. Cuma kita lihat halaman 219, ya, perenggan yang terakhir ke atas tu, ya, perenggan yang terakhir tentang darah kecoklatan dan kekuning-kuningan tidak terhitung darah haid kecuali apabila keluar pada masa-masa haid. Adapun di luar masanya, maknanya di luar tempoh period itu, tidak termasuk, tidak dikira darah haid. Ya, hadis ini, hal ini berdasarkan hadis Atiyah, ya, di mana radhiyallahu anha, di mana dia kata, kami tidak menghitung, ya, cairan kuning dan cairan kecoklatan sebagai darah haid sesudah masa suci, ya. Apa maksud? Ini tentang masalah cair kuning dan kecoklatan, ya, yang keluar. Adakah dia dikira darah haid atau tidak? Ini muslimat di belakang boleh ambil perhatian lah, ya. Darah haid tu boleh kita kata asasnya dialah kehitaman atau kemerahan, ya, merah kehitaman di antara dua tu, ya. Baik, bagaimana dengan cair kekuningan atau kecoklatan? Di sini perincian dia. Kalau dia keluar waktu haid, maka dia haid, ya. Tapi kalau dia keluar ketika waktu suci, maka dia bukan darah haid. Itu kena ambil tahulah, ya. Maknanya kalau dia keluar waktu, di luar waktu kebiasaan darah haid tu keluar, maknanya di luar waktu period tu, ya, maka dia bukan darah haid. Maka perempuan tu tetap kena solat dan puasa seperti biasa, ya. Bahkan kita tambah lagi lah, kita dah sebut sebelum ni tapi sekadar nak ingatkan, cair kuning tu ataupun kecoklatan itu yang keluar, ya, di luar waktu period, ya, jangan terkejut, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Kalau di luar waktu haid itu, ya, dia bukan najis pun, ya, dia bukan najis pun. Dia hanya pada waktu, kalau waktu period tu, dia dikira sebagai haid. Tapi di luar waktu haid, dia bukan sahaja bukan haid, bahkan bukan najis pun, ya. Baik, itu perincian tentangnya lah, ya. Baik, kita lihat halaman 221. Saya sekadar menyebutkan mana-mana yang penting yang perlu kita sebutkan. Kalau siapa yang nak perinciannya, bolehlah baca kitab ni, ya. Kita lihat masa haid, ya, ataupun tempoh keluarnya haid daripada seorang perempuan tu, apa minimum dan maksimumnya, berapa hari, berapa minggu, ya. Kita lihat Syekh Hussein mengatakan dalam perenggan pertama tu, para ulama berbeza pendapat tentang batas minimum dan batas maksimum masa haid. Ada yang mengatakan batas minimum haid itu adalah sehari semalam dan batas maksimumnya adalah 15 hari. Maknanya paling kurang darah haid itu keluar adalah sehari semalam, 24 jam, ya. Lepas tu dia berhenti. Dan ada yang mengatakan batas maksimumnya adalah 15 hari, ya. Maknanya 15 hari itu maksimum. Apa maksud, apa implikasinya? Maknanya kalau lebih daripada 15 hari, ya, menurut pendapat ulama mazhab, kalau lebih 15 hari itu, ya, maknanya ia tidak lagi darah haid. Sebaliknya dia dah jadi darah istihadah, ya, darah penyakit. Itu implikasinya, ya. Kita lihat muka surat sebelahnya 222.
perenggan yang atas sekali. Yang benar, ya, yang rajihnya, yang pendapat yang kuat dalam hal ni, ya, daripada perbezaan perbincangan para ulama tentang tempoh minimum maksimum darah haid ni, yang benar ialah tidak ada satu riwayat pun yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan jangka waktu haid. Jadi ketentuannya kembali kepada setiap wanita dengan kondisinya yang berbeza-beza, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian, maknanya dalam, ya, perenggan-perenggan yang di bawah tu. Jadi kesimpulan, sebenarnya tidak ada penetapan tempoh minimum ataupun maksimum. Kalau darah tu keluar dalam tempoh kebiasaannya, ya, dengan sifat-sifatnya, ya, darahnya merah kehitaman, ya, yang sedia diketahui oleh seorang wanita tu, dia ada baunya yang tidak enak, ya, dengan sifat-sifatnya, maka itu adalah darah haid, ya. Jika tidak, bukan pada waktunya, ya, dan tidak ada sifat-sifatnya, ya, maka dia dikira sebagai darah istihadah. Maka akhirnya sebenarnya bila sebut tentang perincian darah haid ni, sebenarnya akhirnya seorang perempuan tu dia kena ambil tahu tentang dirinya. Ya, nak tak nak dia kena buat dia punya homework dia tu, dia punya study dia tu, dia kena ambil tahu. Dia tak boleh nak buat sambil lewa. Ya, maknanya dia kena ambil tahulah bila kebiasaannya darah haid dia keluar, berapa lama, ya, berapa lama dia haid, berapa lama dia tak suci, ya, berapa lama kebiasaannya dia suci. Dia kena buat dia punya jadual waktunya, ya, supaya apa? Supaya dia tidak keliru tentang bila dia haid dan bila dia tidak. Kerana setiap seorang perempuan tu berbeza. Maka kerana tu kalau kita nak tetapkan minimum dan maksimum, akhirnya itu adalah satu yang subjektif, ya, berbeza antara seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain, ya. Baik, kita lihat halaman 223. Yang tadi yang kita telah bincangkan itu berkenaan tentang darah haid, ya. Seterusnya adalah darah nifas, ya. Apa artinya darah nifas, ya? Ini darah nifas adalah darah jenis yang kedua yang keluar daripada seorang perempuan. Nifas, ya, adalah mengalirnya darah dari rahim wanita kerana melahirkan, yes, kerana suatu kelahiran, ya, kelahiran anak. Boleh tambah sekadar perincian, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang pengertian darah nifas ni. Boleh buat tambahan nota kaki ke atas tu ke kat mana-mana. Sama ada, ya, tambahan, sama ada selepas atau ketika kelahiran, ya. Selepas kelahiran maklumlah, tapi ketika kelahiran tu pun dalam proses nak melahirkan, ya, darah nifas tu dah boleh keluar sebenarnya. Bahkan kita tambah atau sebelumnya, dengan 2 atau 3 hari, ya. Maksudnya sebelum kelahiran tu darah nifas tu dah boleh keluar sebenarnya, ya. Sebelum kelahiran tu, ya, sebelum due date tu, ya, dengan 2 atau 3 hari. Dan sifatnya apa? Kadang-kadang bila belum lahir lagi tapi dah keluar darah, kita nak tahu itu darah haid atau itu darah nifas atau tidak, sebab belum melahirkan lagi, kan. 2-3 hari sebelum kelahiran, sifatnya apa? Disertai, buat tambahan, disertai dengan rasa tolak. Dipanggil apa? Panggil dia ada contraction, ha? Disertai dengan rasa contraction. Contraction sebenarnya apa? Kontraksi. Kontraksi, ya. Bahasa Arabnya at-talq, ya, ada rasa penolakan tu, ya. Itu sebagai tanda bahawa darah yang keluar itu adalah darah nifas. Maka kalau sekiranya lepas 2-3 hari, ya, ternyata tak ada kelahiran, maka
maka si perempuan tu kena memperbetulkan keadaan lah. Ternyatalah bahawa darah itu bukan darah nifas, ya. Sebaliknya darah yang keluar itu adalah darah penyakit, maka dia kena solat lah, ya. Dia kena kembali solat, bahkan dia kena qada, ya, solat 2-3 hari yang dia tak solat kerana sangkaan bahawa itu adalah darah nifas, ya. Maka dia kena qada. Kerana dalam darah kalau waktu darah nifas keluar tak boleh solat, ya. Tapi apabila terbukti bahawa, ya, darah yang keluar tu bukan darah nifas, ya, maka dia kena qada solat-solat yang ditinggalkan selama 2-3 hari itu, ya. Baik, kita lihat perkara yang kedua seterusnya, masa nifas ataupun tempoh nifas itu, ya. Kita lihat perkara yang pertama tu, batas maksimum darah nifas adalah 40 hari, ya. Ini beza dengan darah haid. Darah haid tadi tak ada minimum, tak ada maksimum. Tapi bila nifas, ya, ada ketetapan tempoh maksimumnya. Bagaimana? Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, ya, salah seorang isteri Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam akan menjalani masa nifasnya selama 40 malam, 40 hari lah, ya, selama 40 malam. Pembetulan terjemahan, ya, meskipun demikian buang, betulkan, ya, meskipun demikian tu padam, ganti dengan di mana, ya. Ini nak supaya dia tepat dengan matan hadisnya. Di mana Nabi SAW tidak memerintahkan isterinya itu untuk mengqadha salat-salat yang ditinggalkannya pada masa nifas, ya. Hadis sahih daripada riwayat Abu Dawud. Kita lihat Salamah menjelaskan tentang bagaimana isteri-isteri Nabi, ya, mereka menjalani masa nifas itu selama 40 hari. Maka di situ ada ketetapan, ya, tempoh maksimum darah nifas tu selama 40 hari, ya. Jadi seorang perempuan yang melahirkan anak, ya, masa tempoh nifasnya maksimumnya adalah 40 hari, ya. Itu maksimum. Jangan salah faham. Minimumnya adalah kalau dia keluar beberapa hari darah nifas tu, tapi lepas tu kalau dia dah darah tu berhenti, ya, maknanya dia dah suci. Maknanya dia kena mandi dan dia kena solat, ya. Jadi minimumnya apa? Kalau darah tu berhentilah, ya. Kalau darah nifas tu berhenti sebelum 40 hari, maka itu adalah itu dia dikira sudah suci, ya. Yang kita sebutkan di sini adalah maksimumnya, ya. Maka maksimumnya 40 hari. Apa maknanya? Maknanya kalau lepas 40 hari ada darah lagi, itu dikira sebagai darah istihadhah. Itu kesimpulannya, ya. Kita lihat halaman sebelah, ya. Itu perengganan yang terakhir sebelum perkara C itu. Guru kami Al-Albani rahimahullah, ya, guru Syekh Husain Al-Awaisha, Al-Albani rahimahullah berkata kepadaku, wanita menjalani masa nifasnya selama 40 hari. Jika darah tetap mengalir setelah masa itu, maka ia dikira sebagai darah istihadhah, ya. Apabila ternyata sebelum 40 hari dia telah suci, bererti ia telah suci, iaitu setelah melihat keluarnya lendir putih sebagaimana yang telah dikenal, telah disebut, ya, dalam hadis, ya. Maknanya bila dah berhenti darah tu keluar, ya, maka dikira suci lah, ya, sebelum 40 hari itu, ya. Baik, seterusnya perkara C, perkara yang ketiga, hukum pembetulanlah, betulkanlah, kadang-kadang susah nak faham. Hukum yang berlaku pada, tu padamlah, ya. Hukum nifas
juga berlaku pada tu buang jugalah. Hukum nifas adalah sama dengan haid, ya, dalam semua perkara. Buat tambahanlah, dalam semua perkara. Hukum nifas adalah sama dengan haid dalam semua perkara, ya. Dari segi hukum hakamnya, ya, yang mana kita akan sebutkan sekejap lagi, sebentar lagi, ya. Hal ini, kenapa kita menyimpulkan begitu, ya? Hal ini seperti mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijrah bersama dengan para sahabat semua pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji, ya. Apabila tiba di Mekah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa isterinya Aisyah, ya, menangis, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang prihatin, ya, dan memahami, dia dapat menjangka bahawa Aisyah menangis kerana datangnya darah haidnya. Maka Nabi menyebutkan hadis yang di hadapan kita. Anafisti, ya, adakah kamu mengalami nifas? Ya. Aisyah menjawab, ya. Apa petunjuk dalilnya? Nabi menyebutkan haid dengan nifas, ya. Nabi tak kata ahidti, ya, adakah keluar darah haid? Tak, sebaliknya Nabi kata anafisti, adakah engkau datang darah nifas? Yang dimaksudkan adalah darah haid. Apa yang kita nak katakan di sini adalah Nabi menggunakan perkataan nifas untuk darah haid, ya. Apa maksudnya? Sedangkan Aisyah ketika itu bukan mengandung pun. Tapi kenapa Nabi gunakan perkataan nifas? Mengenangkan bahawa, ya, nifas itu boleh digunakan untuk haid. Maksudnya apa? Hukum nifas sama dengan hukum haid. Itu kesimpulannya. Itu yang kita nak sebutkan di sini, ya. Kerana syarak melihat bahawa hukum hakam nifas sama dengan hukum hakam haid, ya. Itu kesimpulannya. Baik, kita lihat perkara yang keempat, hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Ini boleh ambil tahulah, ini kerana ini antara permasalahan yang sering dibangkitkan tentang perempuan yang haid. Apa yang dia kena elakkan, apa yang dia boleh buat dan apa yang dia tak boleh buat. Ini kena tahulah, ya. Baik, perkara yang pertama, solat, ya. Itu insya-Allah maklumlah, ya, perempuan yang haid atau nifas dia tak boleh solat, bahkan dia haram solat. Kalau dia solat pun tak akan diterima, ya, di samping dia akan berdosa kerana dia solat dalam keadaan tidak suci, ya. Maka yang pertama tak boleh solat. Yang kedua adalah tawaf, ya. Hal ini seperti mana dalam peristiwa yang sama, ya, di mana Aisyah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, ya, dalam peristiwa Hajjatul Wada' tadi, ya. Ini lanjutan daripada perkataan anafisti tadilah, ya. Adakah engkau datang nifas? Maka Aisyah menjawab, ya, ya. Lalu Nabi menyebutkan hadis yang di hadapan kita, ya, di dalam perkara yang kedua tadi, tawaf tu, ya. Ini adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas anak perempuan, ya, atas anak perempuan Adam, ya. Keturunan tu tak payah pun, buanglah, ya, dalam kurungan lah, ya, dalam matanya tak ada. Anak perempuan Adam, lakukanlah. Ni garis ni, ni elok garis lah ni. Ini elok garis, kerana inilah satu penjelasan yang tuntas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji atau berhaji. Hanya sahaja janganlah kamu mengerjakan tawaf, ya, di Baitullah Al-Haram hingga kamu suci. Boleh nampak hadis tu, ya. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, ya.
Baik, apa maksudnya? Perempuan yang haid, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Aisyah ketika mana Nabi sedang mengerjakan haji dengan Aisyah. Aisyah pula datang darah haid, maka Nabi memberi tunjuk ajar kepada Aisyah dengan berpesan kepadanya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, hanya jangan kamu tawaf, ya, jangan tawaf, ya. Dan solat sedia maklum, ya. Nabi tak sebut solat kat situ, kenapa? Kerana sebelum-sebelum ni Aisyah dah datang haid. Ketika di Madinah lagi Aisyah datang haid, dan dah jelas tak boleh solat. Tapi ketika haji itu, ini adalah satu ibadah yang baru yang sedang dilakukan oleh Aisyah ketika itulah, ya. Bukannya selalu buat haji. Maka kerana itu Nabi terpaksa menjelaskan kepada Aisyah. Maka Nabi kata apa? Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan tawaf di samping solat, ya. Baik. Ketiga solat, tawaf, dan yang ketiga puasa, ya. Puasa pun tidak disebutkan di atas tu. Agak-agak kenapa dia tak kata jangan buat apa yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan tawaf, solat dan puasa pun sama jugalah. Kenapa Nabi tak sebut puasa? Kerana Nabi tak sebut solat pun, ya, kerana kedua ni sudah sedia maklum di sisi Aisyah radhiyallahu anha, ya. Baik, perkara yang ketiga, puasa, ya. Dan saya melihat ada faedahnya kita baca hadisnya. Hadisnya panjang sikit, tapi tak apa, ya, muka halaman 225 tu, ya, dalam perkara yang ketiga, puasa, ya. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian kaum wanita. Ini pesanan Nabi lah, ya. Jadi kita pun boleh ambil maklum, ya. Muslimat di belakang boleh ambil maklum. Hai sekalian kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh, ya, aku mendapati bahawa kalian penghuni neraka yang paling ramai, ya. Mereka bertanya, ya, mengapa wahai Rasulullah, ya, mengapa wanita paling ramai jadi penghuni neraka? Baginda menjawab, kalian banyak melaknat. Kita lihat penjelasan Nabi ni, ya. Jadi muslimat kena ambil perhatianlah, ya, supaya, ya, jadikan sebagai pedoman, ya. Kalian banyak melaknat dan suka mengingkari. Disebut kat situ mengingkari, boleh kita menafikan. Kita betulkan sikit terjemahan tu, mengingkari atau menafikan. Kalian banyak melaknat dan suka menafikan kebaikan suami, ya. Banyak melaknat apa artinya? Banyak someh. Boleh dalam masyarakat kita macam mana? Banyak bebel. Tapi bebel tak melaknat. Apa makna? Menyumpah serana. Macam contoh sikit. Kadang-kadang nak bagi contoh jugalah. Ke tak ya? Tanya muslimah. Tu mau buka-buka. Macam mana banyak melaknat? Ya, banyak melaknat ni maknanya celaka, tak guna betul. Ya, itu perkataan-perkataan ni, ya. Banyak melaknat, ya, banyak kesimpulannya banyak menzahirkan rasa tak puas hati, ya. Rasa tak cukup je, ada rasa kurang senang daripada pihak dia. Dia ada je tak kena, ada je dia tak puas hati, dia marah, dia benci, ya, dan seumpamanya, ya. Itu maksud kamu banyak melaknat. Tapi itulah, perasaan tak puas hati, benci, marah itu di hati, tapi tak henti kat situ, dia luahkan dengan mulutnya, ya. Kamu banyak melaknat. Dan dijelaskan dalam jumlah berikutnya,
dan suka mengingkari kebaikan, menafikan kebaikan suami. Itu rentetan lanjutan daripada perasaan tak puas hati tadi tu. Ya, tak senang, atau benci atau marah, sehingga apa? Dia menafikan kebaikan suami. Apa artinya menafikan kebaikan suami? Ni muslimat kena ambil tahulah. Ya, jangan tergolong di kalangan golongan seperti ini, golongan wanita yang seperti ini, di mana bila suami tu buat salah sikit je, kamu ni tak guna. Dia bebel. Tadi ada yang kata bebel, kamu ni tak guna. Apa kamu duduk je goyang kaki, aku duduk menyusu, aku duduk basuh pinggan aku, lepas tu kamu duduk nak minta suap je. Ya, minta. Atau apa-apalah. Ya, aku ni tak pernah nampak kamu buat apa-apa, tak pernah kamu nak tolong aku. Contoh ni. Wah, suami tu penat lah, konon-konon penat lah dia buat kerja semua. Tapi bila datang si isteri tu, kamu ni tak pernah nak buat baik, tak pernah nak tolong aku. Contoh, ya, tak pernah nak bantu dalam rumah. Mungkin ada benarnya, tapi jangan sampai di-generalizekan, jangan sampai diumumkan. Kalau dia tak pernah basuh pinggan, kata jangan tak pernah basuh pinggan. Tapi jangan, kamu tak pernah nak tolong buat apa-apa. Ya, kamu ni goyang kaki je, kamu ni pemalas, tak guna punya laki. Kaki lepas tu mulalah tuduh-tuduh macam-macam. Ya, kaki perempuan. Kamu tiba-tiba dia masuk bab lain pula. Ada perempuan lain ni. Pula dah. Dia nampak dia sikit lama dia mula jadi bukit. Akhirnya meletuplah rumah tu. Ya, ini bahaya. Ya, kena ambil maklumlah. Ya. Baik, kita lihat. Belum pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Ya, kurang akal dan agamanya. Gariskanlah tu. Ya, kerana ini petunjuk dalil kita ni. Ya, kurang akal dan agamanya dapat dia disebut kat situ menaklukkan, betulkan terjemahan, dapat menghilangkan, ya, akal, ganti atau nak buat dalam kurungan pun, dapat menghilangkan kewarasan seorang lelaki yang tegas. Ya, tegas ada perkataan lain, seorang lelaki yang tegas. Okey, dapat menghilangkan kewarasan seorang lelaki yang tegas selain kalian ini, yakni selain kamu wahai wanita. Ya, mereka bertanya, apa bentuk kurang akal, ya, ataupun bagaimana bentuk kurang akal dan agama kami wahai Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan kurang akal dan agama tadi? Ya, baginda menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah daripada persaksian lelaki? Ya, seperti mana disebut dalam Al-Quran. Ya, ini satu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi berhujah dengannya. Persaksian seorang wanita setengah daripada persaksian seorang lelaki. Maksudnya apa? Kalau persaksian seorang lelaki sama dengan persaksian dua orang perempuan. Ya, dalam masalah kesaksian lah, dalam masalah kehakiman, ya, dalam masalah nak mencari bukti. Kalau perempuan tu kalau syarak menetapkan kena bawa saksi seorang lelaki atau dua orang lelaki, maknanya kalau nak diganti dengan perempuan kena double. Itu maksudnya. Ya, ini adalah perinciannya dalam masalah tu. Ya, baik. Mereka menjawab, ya. Ya, baginda berkata, itu adalah kekurangan akalnya. Ya, bukankah ketika haid dia tidak mengerjakan salat dan puasa? Ya, mereka menjawab, ya. Ya, bukankah ketika haid dia tidak mengerjakan salat dan puasa? Itu gariskan. Ya, itu yang dimaksudkan. Ini petunjuk dalil kita. Ya, ketetapan syarak bahawa perempuan yang haid, ya, tidak mengerjakan salat dan
puasa. Mereka menjawab ya. Baginda berkata, itulah kekurangan agamanya. Ya. Perempuan tu kurang, tapi dalam masa yang sama dia ada kekuatan. Ya. Dia kurang dari segi akal dan agama, tapi itulah Nabi dah jelaskan, dia bisa menghilangkan kewarasan seorang lelaki. Boleh, apa maksud? Kita boleh tahulah. Lelaki secara fitrahnya dia tertarik kepada perempuan. Lelaki dia mempunyai kewarasan, dia mempunyai akal yang lebih. Dia mampu memikirkan, cara pemikiran dia lebih tepat daripada seorang perempuan. Ini memang kita boleh sedia maklumlah, ya. Perempuan dia lebih kepada emosi, berbanding seorang lelaki dia lebih kepada logik. Dia boleh fikir secara waras lebih lagi. Jangan terasa ini hakikat, ini ilmu lah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah Nabi kata, dalam masa yang sama seorang wanita mampu menghilangkan kewarasan seorang lelaki. Bila kita nampak macam mana, bila seorang lelaki tu tertarik dengan perempuan, ini kalau orang yang nak kahwin ke, biasa kan kita kata dia sedang dilamun cinta. Bagaimana dia tak boleh fikir dah, dia lelaki, tapi bila datang perempuan dia pening. Dia orang kata, ya, dia orang kata, ini dia orang kata, ini dia orang kata lah, ini bukan hadis ni. Dia orang kata, antara yang kita dapat faham bila nak faham hadis ni, seorang lelaki tu dia sampai sanggup menggadaikan nyawanya untuk nak menyelamatkan perempuan. Betul atau tidak? Kalau dah tepi jalan, seorang perempuan tu dalam bahaya, tiba-tiba datang hero lelaki tu, kring, dia sanggup nak selamatkan perempuan tu, yang dia tak mikirkan bahaya dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia perempuan, dia lelaki. Dia kena. Ini maksudnya. Tapi kalau lelaki macam dia boleh, kau kenapa ni? Jangan buat macam-macam lah. Tapi kalau perempuan, tak apa, dia boleh tolong dan seumpamanya. Itu boleh kita faham lah, yang apa yang cuba disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, solat, tawaf, puasa, dan yang keempat adalah bersetubuh, ya, jima'. Ini dalam hubungan suami isteri. Ya, ini adalah perkara-perkara yang terlarang lah. Ini keempat-empat perkara yang dilarang buat perempuan yang haid ataupun nifas. Ya. Jadi perkara yang keempat ni, ni golongan suami, ya, kena ambil maklum lah, ya, kerana dia berkait dengan mereka juga. Ya. Baik. Kalau kita lihat, inilah empat perkara yang diharamkan buat wanita yang sedang haid ataupun nifas. Maka kesimpulannya, selain daripada itu, dia kekal dibolehkan. Ya. Maka bagi seorang yang haid, dia tetap boleh untuk, ya, berzikir, membaca Al-Quran, ya, berdoa, ya, ini adalah dia beriktikaf, ya, dia tetap diharuskan buatnya, dibolehkan buatnya, ya, walaupun di dalam keadaan haid, ya, berdasarkan hadis yang kita dah garis tadi tu, ya. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan engkau tawaf. Maka jemaah haji biasanya buat apa? Ya, kalau bukan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan i'tikaf dalam masjid haram lagi, ya. Tidak ada masalah buat seorang perempuan yang haid untuk melakukan hal-hal tersebut, ibadah-ibadah tersebut, ya. Yang dilarang hanya salat, tawaf, ya, puasa dan bersetubuh. Ya. Baik, soalan, boleh tak perempuan haid mengambil wudu? Ya. Ya. Boleh tak perempuan haid, ya, mengambil wudu? Ya. Nak kata kalau boleh tak boleh, tak ada masalah lah. Ya. Ya.
Cuma wuduk tu adalah untuk benda-benda yang dia boleh buat lah, ya, baca Al-Quran, ya, berzikir, ya, dan berdoa, ya. Kalau dia nak buat macam tu, dia wuduk untuk itu, untuk nak i'tikaf, ya, tak ada masalah lah, ya. Selagi mana bukan untuk solat dan tawaf, ya. Baik. Seterusnya kita sekadar kita kalau boleh kena habiskan semua ni, ya. Sikit je lagi, ya. Halaman 228, hal-hal yang dibolehkan bagi seorang lelaki terhadap wanita yang haid, ya. Ini dalam hubungan suami isteri, ya. Boleh mencumbui wanita haid selain kemaluan, yakni selain jima, ya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah segala sesuatu itu selain nikah, ya, yakni selain jima, ya. Dan dalam hadis yang kedua tu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang di antara kami untuk memakai sarung ketika haid. Kemudian, ya, si suami, ya, boleh meniduri isterinya, ya. Maka ini adalah sebagai satu langkah pencegahan, ya, sebagai satu langkah keselamatan untuk perempuan haid tu memakai sarung, ya, ketika bersama dengan suami, ya, supaya tak terlanjur lah, supaya tak terlajak, ya. Maka suami tetap boleh bersama dengan isterinya ketika haid, ya, tetapi kena beringat bahawa tidak boleh ada jima, ya. Kita lihat halaman 228 tadi, perenggan yang terakhir, ya. Dalam kitab Subulus Salam dikatakan seseorang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haid, dia dikira telah berdosa berdasarkan ijma', ya. Maka itu kena ambil maklumlah, ya, jangan ambil mudah bahawa seorang suami, ya, pasangan suami isteri tak boleh bersetubuh ketika si isteri sedang haid, kerana itu adalah satu perbuatan dosa, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Maknanya tak ada pengecualian kat situ pun, ya, tak ada khilaf pun, ya. Bahkan kita lihat halaman 229, ya, perkara F tu, kafarah, denda orang yang menyetubuhi wanita haid, ya. Kalau setubuh juga, ya, ada kafarah selain daripada dosa, ya, ada kafarah, dia kena bayar kafarah, denda. Orang yang menyetubuhi wanita haid wajib bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, ya, bagi yang bersetubuh dengan wanita haid, ya. Persoalan, ini sekadar pemahaman je. Kenapa penulis mengatakan wanita haid? Kenapa dia tak kata menyetubuhi isteri haid? Kenapa dia kata wanita? Seolah-olah dia umumkan. Mungkin ada yang mungkin salah faham. Adakah dia ni nak maksudkan boleh zina ke? Ya? Kenapa dia tak kata isteri je? Kerana isteri je yang halal, wanita lain tak halal. Ada jawapan? Kerana untuk merangkumi hamba perempuan. Ini hukum syarak jugalah, ya. Kerana seorang suami, seorang lelaki, dia bersetubuh, boleh berjima' dengan 2 jenis perempuan, isterinya dan juga hamba-hamba perempuannya. Jadi itu satu hukum syarak yang jangan kita ketepikan, kerana dia tetap terpakai, ya, walaupun dalam keadaan pada hari ini tidak ada hamba, ya. Tapi percayalah, ya, pada suatu ketika nanti akan ada semula, ya. Itu satu hakikat, ya. Baik, hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, ya. 1 dinar buatlah catatan kat situ, ya. Sama dengan 4.25 gram emas, ya. 4.25 gram emas. 1 gram emas berapa harga? Oh, turun lah. 137. 140 lah, senang kira. Ya, 140 ringgit.
ya, 140 lah, 140 ringgit. Jadi 140 ringgit kali 4.2 berapa? Fadal. Kira. Memang naik turun, tapi tak apalah untuk 500 lebih. Jadi kena ingatlah, kalau bersama dengan isteri ketika dia tengah haid, kalau jima' kena denda RM500. Banyak tu. Itu lebih daripada had maksimum RM300. Kesalahan lalu lintas. RM500 kena bayar. Kena ingat. Ya. Tak sengaja susah. Memang semua tak sengaja. Ya, kena jangan ambil mudah, ya. Kalau sengaja lagi bahaya. Ya. Baik. RM500 ataupun setengah lah, 250. Ya. Kita lihat penjelasan lanjut perenggan yang terakhir, 230 tu, ya, sebelum perkara G tu. Aku katakan, yakni guru kami Syekh Al-Albani, barangkali perbezaan antara 1 atau setengah dinar kembali pada keadaan orang yang bersedekah. Adakah dia orang kaya, orang senang, atau susah? Ya. Kalau ada yang bertanya kenapa ada 1 dinar atau setengah dinar, ya, Syekh Al-Albani mengatakan ini berkemungkinan kembali kepada keadaan orang itu. Kalau orang senang 1 dinar, kalau orang susah setengah dinar. Maknanya masing-masing boleh kira lah keadaan dia macam mana. Orang senang ke orang susah, ya. Kalau dia orang susah, setengah dinar, RM250. Ya, kalau dia orang susah, orang senang, orang kaya, dia kena bayar 1 dinar RM500. Ya, kembali kepada harga itulah, harga emas tu. Ya. Baik, ada perkara seterusnya yang tak kurang pentingnya, bilakah dibolehkan menyetubuhi wanita haid yang telah suci? Dia dah suci, maknanya haid ni dah terputus. Ya. Bilakah dibolehkan? Ya. Kita katakan di sini, ya, hanya setelah dia mandi wajib. Hanya setelah si isteri yang baru tamat haidnya mandi wajib, baru dia boleh bersama dengan suaminya. Ya. Adanya perbezaan pendapat dekat situ. Ada yang kata sebelum mandi lagi dah boleh dah, asalkan darah haid itu dah terputus, dah boleh dah. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, pendapat yang rajih dalam hal ini insya-Allah adalah setelah isteri itu mandi wajib, ya, baru si suami boleh bersama. Ya, kita lihat dalilnya, muka surat 231, ya, ayat Al-Quran kat bawah tu. Dan janganlah kamu wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga, betulkan terjemahan tu, sehingga mereka, atau sebelum boleh jugalah, betul tu, ya, sebelum atau sehingga, kembali kepada apa yang kita faham, ya, sehingga mereka suci, ya, sehinggalah mereka suci. Apabila mereka telah fa'iza tatahharna, saya kira penterjemah tersilap kat sini, bahkan dia telah menghilangkan faedah yang cuba nak disampaikan. Betul kan? Apabila mereka telah bersuci, bukan telah suci. Kalau tidak dia jadi redundant, dia jadi berulang. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ya. Maka janganlah kamu mendekati mereka, ya, sebelum mereka suci, ya, atau sehinggalah mereka suci, maknanya sehinggalah mereka terputus haid, ya, dah putus haid baru boleh bersama. Dan apabila mereka telah bersuci, suci yang pertama beza dengan bersuci yang kedua, itu yang nak cuba disampaikan, ya. Allah bezakan yathurna dengan tatahharna. Yathurna maknanya berhenti haid, ya, tatahharna maknanya mandi wajib. Maknanya bersuci kat situ maknanya mandi, ya.
Suci tu dia berlaku dengan sendiri. Bersuci maknanya perempuan tu kena bersuci. Beza, ya. Maka ada dua syarat kat situ, ya. Perempuan tu kena habis haid dan dia kena mandi wajib, baru boleh sama, ya. Kalau tidak, itulah dia, kena denda nanti, ya. Baik. Ada dua lagi permasalahan, saya kira bolehlah baca sendirilah, ya. Tentang, ya, tentang apa, cara mandi, ya. Beberapa permasalahan tentang mandi perempuan yang haid atau nifas, ya. Antara aspek yang penting ialah seorang wanita yang nak mandi wajib daripada berhenti haid tu hendaklah menguraikan rambutnya, ya. Berbeza dengan mandi wajib jima' tu, ya. Kalau mandi wajib daripada haid, ya, dia kena menguraikan rambutnya, ya. Itulah, ya. Dan perincian tentang bagaimana nak mandi wajib suci daripada haid atau nifas, bolehlah baca nanti, ya. Ya. Adalah sedikit perincian, ya. Dan bagaimanakah seorang wanita haid membersihkan pakaiannya, itu pun ada sedikit perincian, bolehlah baca, ya. Baik, saya kira itulah dia perbincangan tentang masalah perempuan yang haid dan nifas, ya. InsyaAllah seterusnya adalah bab istihadah, ya. Baik, sebelum kita tamatkan kuliah fiqh practice ni, kalau ada soalan pertanyaan, ya. Just fiqh lesson yang itu yang waktu tayamum. Sekali lagi. Tayamum on that airplane. Sekali lagi. Silakan. The question, the tayamum in the aeroplane. Ya. Barakallahu fiik. Ini soalan ke? Ya. Tentang bolehkah tayamum dalam kad terbang. Ini bab tayamum baliklah, ya. Ya. Tak apa. Bolehkah tayamum dalam kad terbang? Ya. Tentulah kita kata selagi mana ada air tak boleh tayamum, itu asas, ya. Hanya dalam keadaan air tidak ada ataupun air itu sukar diperolehi, ya, atau air itu sedikit tak cukup untuk nak nak berwuduk, dan yang air yang ada tu hanya cukup untuk nak minum, dan dia khawatir bahawa air itu akan kehabisan, ya, kalau digunakan untuk wuduk, maka hanya dalam keadaan itu boleh tayamum. Tapi tentang masalah nak tayamum dalam kad terbang, ya, saya mendapati bahawa para ulama memberi fatwa hanya boleh tayamum kalau ada habuk dalam kad terbang tu, ya, pada dinding kad terbang tu, ataupun pada kapet ataupun kursi kat depan tu kena ada habuk, ya, kerana dia bukan pasir, ya, dia plastik ataupun dia kain bukan pasir atau yang sejenisnya, maka dia kena ada habuk, kerana habuk itu yang sejenis daripada pasir. Tapi itulah, kalau kita tengok kad terbang hari ini tak ada habuk, vacuum hari-hari, jadi memang sukar kita nak mendapati habuk. Jadi bagaimana? Air tak ada atau air tak cukup, nak tayamum tak boleh, nak macam mana? Tak payah solat? Tak. Para ulama kata, ya, mereka kata tetap kena solat, dan kalau sekiranya tak boleh nak tayamum, maka dia solat dengan dalam keadaan dia, ya, tanpa wuduk dan tanpa tayamum, ya, bertepatan dengan kaedah-kaedah umum lah syarak. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Kita dah tak mampu nak wuduk dan kita tak mampu nak tayamum, maka itu kemampuan kita, maka solatlah dalam keadaan kita tu tanpa wuduk dan tanpa tayamum, kerana itu yang kita mampu. Solat tetap kena solat, kena ingat tu, ya. Jangan dibiarkan waktu tu keluar berlalu, ya, tanpa kita solat, ya, kerana itu dah jadi dosa, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, sungguhnya Allah tidak membebankan seorang hamba tu, ya, kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka itu yang kita mampu, itu yang kita lakukan, ya. InsyaAllah terjawab.
Baik, apa lagi pertanyaan? Ustaz tadi mention dalam keadaan kekurangan air tu. Tapi katalah kita bawa yang spray tu, kita spray yang gosok baju tu kan. Ya, air. Dan air tu cukup. Kira cukup. Memang cukup, itu lebih daripada cukup sebenarnya. Ya. Memang itu satu cara yang bijak lah. Ya. Spray ke, air macam ni ke, tak ada masalah, ya. Itu semua ya air, ya. Spray ke ataupun nak tuang sikit-sikit, ya. Itu semua teknikal, tak ada masalah, ya. Itu semua asalkan kita berwuduk, ya. Kalau ada air kena wuduk lah. Tak kira lah macam mana sekalipun, spray ke, tuang ke, ya. Syarat debu tu rambut tu maksudnya kita perlu boleh nampak ke dengan jelas ataupun sekadar Dia kena ada debu, ya. Kena ada debu, ya. Dia apa, dia kena boom. Itu debu. Tapi kalau nak tak nak je keluar. Tapi akhirnya bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu, ya. Kalau kita nampak agak-agak, ya, hampir sangkaan kuat kita nampak ada debu, insya-Allah teruskan, tak ada masalah, ya. Kerana akhirnya kita kena solat juga, ya. Baik, dalam kitab fiqh sirah banyak diriwayatkan berkenaan tarikh lahir Nabi, Ummu Aisyah ketika berkahwin dengan Nabi dan lain-lain lagi. Baru-baru ini saya ada mendengar satu kuliah di mana telah dinyatakan bahawa ada kesalahan pada tarikh-tarikh berkenaan perkara ini. Umur Aisyah ketika berkahwin, tarikh kelahiran Nabi. Umur Aisyah 9 tahun dikatakan tidak logik. Tidak logik dengan fitrah biologi. Ayo, yang mana pula logik, mana biologi, mana sejarah? Sejarah adalah fakta, ya. 12 Rabiul Awal dikaitkan dengan 12 Imam Syiah. Allah pula dah. Imam 12 itu satu hal. Jangan dicampur adukkan. Ni fakta. Ini saya kadang-kadang pelik juga. Kenapa suka dicampur adukkan? Bila cerita tentang sejarah atau bila cerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada apa? Kembali kepada riwayat, fakta. Riwayat tu fakta. Hadis sahih. Maka kena dibezakan antara hadis sahih dengan hadis daif. Full stop. Mana hadis sahih kita terima dan kita beriman dengannya. Kalau ada hadis sahih menyebutkan tentang bila Rasulullah lahir, bila Rasulullah berkahwin dengan isterinya Khadijah atau isterinya Aisyah, maka kita terima. Bila Rasulullah, ya, segala peristiwa-peristiwa sejarah tu, kita kembali kepada ilmu riwayat hadis sahaja. Maka jangan sekali nak dibawa dengan logik, fitrah biologi. Ni apa kena-mengena? Ya. yang biologi tu kalau memang kalau dari segi sains, kalau budak umur 9 tahun dia dalam proses yang dia tak makan lagi. Dia kalau katakanlah dia jima, rahimnya boleh rosak sebab usia yang muda. Sekali lagi, kita dah sebut tadi, tidak ada had minimum untuk perempuan itu haid. Kita dah sebut tadi. Ulama kata 9 tahun. Itu ketetapan syarak ke? Bukan. Itu ijtihad para ulama. Soalan, boleh tak seorang, ini boleh tak? Ini soalan, dengar soalan ni. Boleh tak seorang perempuan tu haid kurang 9 tahun? Boleh. Kalau kata boleh, apa kenapa? Kata tak boleh, kenapa juga? Kenapa boleh? Sebab ada pernah berlaku kan. Ada barakallahu fiik. Dah pernah berlaku. Kalau kita ada peristiwa perempuan tu haid umur 8 tahun, nak buat apa? Nak kata apa? Allah Maha Berkuasa. Itu jawapan yang kedua. Ada benda yang mustahil di sisi Allah? Ya. Benda yang, tak ada benda yang mustahil di sisi Allah. Tapi cuma kita raikanlah, memanglah ada benda-benda kebiasaan. Walau apa pun kita kata, kalau benda tu dah berlaku depan mata kita, kita nak kata apa? Mata kita ni buta, mata kita ni salah, kita tengah khayal, kita tengah mimpi. Tak. Dah berlaku depan mata, maka kita kata tidak ada masalah. Selagi mana tidak ada bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh syarak, maka kita tidak boleh menafikannya. Maka tidak ada ruang untuk logik, tidak ada ruang untuk kita nak kata fitrah biologi kanak-kanak. Lain orang, lain keadaannya, ya.
Lagi-lagi kita boleh nampak wanita zaman sekarang lain dengan wanita zaman dahulu. Ya. Cina pun Ya. kahwin 7-6 tahun dulu, my grandparents lah. Orang-orang zaman dulu pun. Siapa boleh bayangkan? Ini satu soalan. Ini soalan confirm. Siapa boleh bayangkan seorang panglima tentera mengepalai para sahabat yang ada Abu Bakar, Umar, Osman? Panglima tentera, umurnya 18 tahun. Masuk logik? Kita kalau hari ini ada panglima 18 tahun, sibuk FB, Facebook, duduk kritik kerajaan. Apa panglima tentera kat depan tu, umur 18 tahun. Ini dia duduk main game boleh lah. Tak, zaman dulu, zaman Nabi, itu yang Nabi lantik Usamah bin Zaid. Dilantik untuk mengepalai satu tentera untuk nak menyerang tentera orang kafir Parsi atau Rom. Umurnya 18 tahun. Menang pula tu dah. Ya. Jadi jangan nak masuk logik. Ya, dalam masalah sejarah secara khasnya tidak ada ruang untuk logik. Dan apabila dikata riwayat yang kata 12 Rabiul Awal ni tak mustahil, tak boleh jadi benar. Dikata antara hujah dia kata apa? Kerana dia berkait dengan 12 Imam Syiah. Ini pun hujah macam ni tak boleh pakai. Dia tak boleh dijadikan, kerana ini assumption, ini andaian. Ya. Sedangkan dalam masalah riwayat, ya, saya secara peribadi saya tak tahu tentang riwayat yang mengatakan Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal benar atau tidak. Kena kembali, kena semak balik. Ya. Jadi hendaklah dia dipastikan kesahihan riwayatnya. Kalau riwayat yang sahih, dia terima. Tak kira apa pun. InsyaAllah sama dengan 12 imam ke, 12 kenguru ke, 12. Tak ada kena-mengena. Ya. Jadi dalam masalah riwayat, nak kembali kepada siapa? Dalam masalah riwayat hadis, kembali kepada siapa? Ulama hadis. Ulama hadis. Ulama hadis. Ulama hadis dengan erti kata sebenarnya, bukan orang-orang yang baru pandai menukil beberapa buku hadis dia dikira ulama hadis. Ini satu salah faham jugalah. Ramai daripada kita mengangkat orang, dia ni ulama hadis. Masya Allah, dia ni dah sampai ke makam entah mana-mana, dia ni ulama hadis. Kita katakan betapa mudahnya kita mengangkat seorang itu ke satu peringkat yang mana sebenarnya dia bukan mendapat, dia tak sampai peringkat itu, ya, di sisi orang yang mengetahui. Maka kalau kita nak tahu dia ni ulama hadis atau tidak, apa kaedah dalam syarak, dalam ilmu agama, dia hendaklah, ini kaedah dia, ambil, ingat ni, dia hendaklah mendapat rekomendasi. Rekomendasi apa? Dia hendaklah mendapat pengiktirafan daripada siapa? Abu bin Labi kat tepi jalan. Tak, dia hendaklah mendapat pengiktirafan daripada ulama lain yang juga ada iktiraf. Boleh faham? Ya. Selagi mana tidak ada pengiktirafan tu, dia tidak ada iktiraf. InsyaAllah buku dia banyak, tapi ulama tak mengiktiraf penulisan dia. Apatah lagi kalau dikritikan kitab-kitab ni elok dibakar je, tulis buku berjela, tapi ulama kata tak ada nilainya, tak ada iktiraf. Maka dia dah dapat sijil BA Bachelor, Masters, PhD, Profesor. Ada nilainya di sisi syarak? Tak ada nilainya selagi mana tidak mendapat rekomendasi, pengiktirafan daripada ulama lain. Itu kaedah dia. Dia tak ada dalam Islam, tak ada dia kena masuk universiti ke, dia kena masuk pondok bertingkat-tingkat ke. Lagi banyak tingkatnya, lagi tinggilah dia punya peringkat dia. Tak ada. Kaedah ini mudah, tapi susah. Dia kena mendapat pengiktirafan daripada ulama sezamannya. Ya. Selagi mana tak ada, tidak ada. Ya, dia tidak diiktiraf. Maka insya-Allah dalam masalah ulama hadis pada zaman sekarang, ulama yang kita ada, yang perlu kita hargai dan kita manfaatkan, tidak lain dan tidak bukan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama hadis contemporary pada zaman sekarang,
yang diiktiraf oleh kawan dan lawan. Ini satu benda yang memang itu menjadi kebiasaan. Seorang ulama tu nak tak nak dia terpaksa dia iktiraf oleh kawan dan lawan. Lawan tu dia tak boleh nak lari. Nak kritik apa pun tak boleh nak kritik apa. Nak kritik apa? Setakat tohmahan semua orang boleh. Dia kena kritik dengan ilmu. Dan masalah Syekh Al-Albani, ada orang mengkritik dan kritikannya bergantung, ada yang diterima, ada yang tidak diterima dalam penilaian dia terhadap hadis. Tetapi mereka semua tidak dapat lari daripada sepakat mengatakan bahawa Syekh Al-Albani adalah seorang tokoh, seorang sarjana, seorang ulama dalam hadis. Maka saya kira kita perlu rujuk kepada penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap riwayat-riwayat tentang sejarah kelahiran Nabi dan perkahwinan dengan Aisyah. Apa kata Syekh Al-Albani? Itu dia. Bukan kita taklid, tapi ini adalah ilmu, kerana dia adalah ahli, ya. Selagi mana tidak ada sanggahan daripada seorang ahli yang lain, yang mana saya kira siapa ahli yang lain? Jangan terkejut kalau bahkan di kalangan ulama-ulama yang kita iktiraf pun, contoh Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin. Persoalan ini bukan ta'assub, tapi ini adalah kita bersikap adil ketika meletakkan setiap seorang itu pada tempatnya. Adakah Syekh bin Baz seorang ulama hadis? Adakah Syekh Uthaymin seorang ulama hadis? Kita kena bersikap adil. Bukan atas dasar ta'assub kita mengangkat, kita menjulang, kita bagi dia semua gelaran-gelaran untuk nak mengangkat tokoh kita. Tak, itu bukan prinsip cara orang Islam. Maka akhirnya Syekh bin Baz, dia bukan seorang ulama hadis. Syekh Uthaymin, dia bukan seorang ulama hadis. Syekh bin Baz, dia dinobatkan sebagai seorang mufti. Itu adalah satu pengiktirafan, ya. Tapi itulah, kita jangan melampau. Dia seorang mufti. Syekh Uthaymin, dia dinobatkan sebagai seorang faqih, seorang ahli faqih, ahli fiqh. Tapi dia bukan seorang ulama hadis. Jadi kena bezakan setiap seorang ahli. Seperti mana seorang doktor kat hospital, dia tak boleh jadi apa gelaran-gelaran kat hospital, apa pediatrik lah, neurologi lah. Tak boleh. Kita suka kat doktor tu, kita bagi dia ni pakar semua, pakar jantung, pakar bedah, pakar pergilah kau, naya jadinya, kan? Kalau dalam ilmu dunia kita boleh faham, ilmu agama kita kena faham begitu juga. Setiap bidang tu ada ahlinya. Pakar hadis, pakar fiqh, pakar tafsir. Maka dalam masalah, saya terus terang kata, Syekh Albani dia bukan pakar dalam qiraat, contoh. Berbeza dengan Syekh Uthaymin. Syekh Uthaymin dia ada ilmu dalam masalah qiraat Al-Quran. Bahkan kita kata Syekh Albani dia tidak hafal Al-Quran, dia sendiri mengaku. Nampak? Maka kita meletakkan setiap seorang tu pada tempatnya. Jangan kita melampau batas. Itu bukan sifat seorang Muslim, InsyaAllah. Jadi kesimpulan saya, kembali kepada ulama hadis, antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata dia? Itu mudah, ya. Bagaimanakah cara mencuci pakaian yang betul mengikut Islam? Apakah hukum memakai washing machine? Apakah hukum menggunakan serbuk pencuci yang terkenal banyak di pasaran? Perlukah ada sijil halal? Ya, sabun pun ada balik bayar ke? Jangan melampau lah, jangan melampau dalam benda yang Unless you makan sabun. saya kira washing machine tidak ada masalah. Serbuk, sabun, kita ada asas. Kita ada banyak sebut sebelum ni. Asal sesuatu itu suci ke najis? Suci. Asal sesuatu itu adalah suci kecuali jika terbukti sebaliknya. Dalam ibadah apa? Asal ibadah itu apa? Haram. Yang dilarang kecuali yang mana ditunjukkan oleh syarak, sama ada sunat atau wajib. Jadi itu kaedah penting untuk jadi panduan kita dalam semua urusan agama atau dunia pun. Maka asal bahan-bahan yang kita nampak apa juga yang kita nak gunakan, asalnya suci selagi mana tidak terbukti sebaliknya. Maka dalam masalah sabun, kita pun tak ada dengar pun ada sabun ada khinzir. Maka asal serbuk pencuci ni
Ada perlu sijil halal? Tak perlu. Saya kira itu tanattu', bersikap menyusah-nyusahkan. Semua benda nak ada sijil halal. Lepas ni handphone pun nak kena ada sijil halal. Semua, kalau tidak, tak boleh pegang. Silat-silat ada, boleh bayar. Ada khinzir, tak apa lagi. Janganlah. Ini bersikap menyusah-nyusahkan. Ya, khalaqal mutanatti'un. Telah binasa orang yang menyusah-nyusahkan urusan agamanya. Kembali kepada washing machine tadi. Washing machine dah bawa air, rinse dah. Bahkan dia adalah satu alat yang banyak membazir air. Dah basuh banyak kali, masih lagi kita kata tak suci. Memang kita ni sudah hilang akal. Memang tak ada benda lagi yang boleh menyucikan pakaian kita. Dia berapa kali rinse? Saya kira dia paling kurang 3 kali air tu lalu. Penuh, buang. Penuhkan balik tap washing machine tu, buang balik. Berapa kali? Sampai 3 kali. Baru dia rinse, baru dia keringkan habis-habis. Nampak? Lepas tu kita kata tak suci lagi. Ya, itu satu yang melampau lah. Ya. Baik, insyaAllah. Ada satu lagi persoalan minggu lepas, 2 minggu lepas, tentang boleh tak nurse mewudukkan seorang pesakit. Kan? Betul? Kita kata tak boleh lah. Ya, nurse, perempuan ajnabi nak mewudukkan seorang pesakit tu, ya, walaupun pesakit tu memang dah terlantar, tak boleh nak ambil wuduk sendiri, tetapi suatu kesulitan jangan ditambah dengan kesulitan yang lain. Ya, dia dah lah sulit, tak boleh nak wuduk, lalu kita nak bawa perempuan ajnabi, nurse, tak kira siapa, untuk nak mewudukkan dia. Ini seperti pepatah apa? Tikus membaiki labu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, matlamat dia nak wuduk, tapi cara tu kena betul juga. Maka cara dengan bawa perempuan yang ajnabi pula, lagi-lagi ada pendapat, walaupun pendapat tu lemah, yang sentuh laki perempuan membatalkan wuduk. Jadi bagaimana seorang perempuan yang boleh membatalkan wuduknya memberikan dia wuduk? Boleh? Dah tengah sentuh, yang mana kita kata tidak lari daripada ada syahwat. Yang mana kita dah kata dah, ya, dalam masalah sentuh laki perempuan, kalau ada syahwat, batal. Jadi bagaimana pula perempuan yang ajnabi, yang akan ada nafsu syahwat, boleh mewudukkan, sedangkan dalam masa yang sama dia akan membatalkan. Jadi itu adalah satu kejanggalan. Maka akhirnya, ya, dia hendaklah berwuduk dengan apa yang dia mampu. Kalau akhirnya dia tak boleh wuduk, dia tayamum. Kalau tak boleh tayamum, ya, dia solat dalam keadaan dia. Ya, insyaAllah. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Kita rehat sebentar sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya.